Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara MU menentang Fulham, yang mana MU menang 2-1 hasil jaringan Eriksen, Garnacho. Fulham juga dijaringkan oleh bekas pemain MU iaitu Daniel James. Pada perlawanan ni secara overallnya memang Fulham dominan game lah, daripada segi pressing, daripada segi kawalan game, dari segi transisi. Memang boleh dikatakan Fulham banyak attack pasukan MU, terutamanya di bahagian kanan, bahagian kiri. Memang MU kena attack sahaja. Cumanya yang menjadi permasalahan kepada Fulham adalah sama dengan permasalahan kepada MU, iaitu kedua-dua pasukan tak ada proper striker yang mempunyai killer instinct, dan juga tak ada proper striker yang boleh menyudahkan peluang-peluang yang ada. Jadi benda tu sedikit merencatkan lah. Tetapi daripada segi dominan, memang kita boleh nampak yang Fulham memang attack belah pasukan MU kedua-dua bahagian, kiri kanan. Lepas tu hantar bola dalam kotak penalti, supply dan sebagainya. Tetapi akibat daripada kehebatan dan juga kecekapan daripada De Gea, dia banyak save, MU punya gawang terselamat lah pada perlawanan semalam. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan ni, saya akan mulakan dengan MU punya game lah, ataupun saya akan mulakan dengan ulasan kepada pasukan MU. Perkara pertama yang saya katakan ataupun yang saya suka tentang pasukan MU ni adalah mengenai mereka punya attacking four, yang mana boleh dikatakan gandingan daripada Elanga, Martial, Bruno dan juga Rashford. Keempat-empat player ni memang memainkan peranan-peranan yang penting di bahagian attacking, dan kita boleh tengok peranan yang dilakukan oleh Bruno pada perlawanan ni sebagai playmaker memang sangat-sangat bagus. Apabila Bruno banyak melakukan hantaran-hantaran yang tepat ke dalam gawang, dan juga banyak membuka game dengan hantaran-hantaran yang bagus lah. Tetapi sayanglah vision ataupun passing yang dibuka oleh Bruno tetapi gagal dimanfaatkan oleh barisan hadapan. Jadi benda tu sedikit mengecewakan lah. Tetapi kalau kita lihat kepada perlawanan ni pula mengenai performance daripada Anthony Martial, boleh saya katakan Martial bermain dengan agak baik sebagai seorang striker. Sebab apa? Sebab dalam perlawanan ni Martial lebih diguna pakai sebagai false nine, iaitu dia akan drop deep lebih ke bawah untuk link up play dengan bahagian tengah pasukan MU sebelum dia move balik to forward. So benda tu agak bagus lah untuk pasukan MU. Dan dalam perlawanan ni secara overview, apa yang boleh kita faham, MU sebenarnya bermain dengan cuba menghantar hantaran-hantaran jauh ataupun direct long ball ke bahagian belakang pertahanan pasukan lawan. Sebab apa? Sebab dalam bahagian ataupun dalam perlawanan ni Fulham bermain dengan high pressing, dan dalam pada masa yang sama mereka bermain dalam defensive line yang tinggi. Jadi MU cuba untuk counter ataupun cuba untuk penetrate, untuk melepasi bahagian high line yang dilakukan oleh Fulham dengan bermain hantaran-hantaran di belakang pertahanan. Jadi benda tu memang efektif lah. Kita boleh tengok bagaimana penggunaan Casemiro, penggunaan back four pasukan MU dalam menghantar bola-bola ke hadapan. Jadi benda tu memang sangat-sangat bagus lah. So itu yang pertama dan yang kedua tentang pasukan MU. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan tentang MU pada perlawanan ni adalah mengenai David De Gea, yang mana boleh saya katakan performance beliau memang sentiasa konsisten, dan disebabkan itulah memang Erik ten Hag jadikan David De Gea sebagai goalkeeper utama MU. Semalam beberapa kali dia save, dan benda tu memang sangat positif lah untuk De Gea. Dan untuk back four pun bagi saya Martinez dan juga Lindelof tak ada masalah sangat. Cumanya ada beberapa kali lah mereka tertewas, tetapi apa-apa pun mereka bermain dengan sangat compact. Tetapi yang saya nak cakap tentang back four adalah mengenai Luke Shaw. Luke Shaw ni memang orang kata apa, gifted player lah bagi MU. Memang sangat bertuah lah ada player seperti Luke Shaw. Sebab apa? Sebab Luke Shaw ni in term of attacking dan daripada segi ke offensive side, daripada segi lebih kepada more to offensive player, memang Luke Shaw sebenarnya mempunyai kelebihan yang sangat-sangat bagus ketika dia join the attack. Dan sebagai seorang left back, apa kelebihan yang ada pada Luke Shaw adalah dari satu, daripada segi overlap yang dilakukan, daripada segi positioning beliau memang mantap. Yang kedua, ni kelebihan yang paling penting lah untuk Luke Shaw, iaitu daripada segi hantaran-hantaran jauh dan juga hantaran-hantaran beliau ke dalam kotak penalti
penalti, sama ada crossing, through passing dan sebagainya. So dia memang mempunyai quality crossing yang bagus, hantaran yang baik, vision yang bagus, passing accuracy yang tepat. So memang boleh dikatakan semalam Luke Shaw pun ada create beberapa cross ataupun chances ataupun peluang kepada striker MU. Tetapi sayanglah, macam saya cakap tadi, MU mempunyai masalah daripada segi menyudahkan peluang-peluang yang ada, walaupun dah memang terhidang tetapi mereka gagal manfaatkan. Mungkin memang Januari nanti kan Erik ten Hag marah, mesti dia akan kata suruh cari seorang proper striker lah untuk menyelesaikan masalah MU yang sekarang. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang kelima, apabila kita berkata tentang pasukan MU pada perlawanan ni, super sub iaitu Garnacho, yang mana kita boleh tengok apabila Garnacho masuk, ada orang buat perbandingan sudah lah, yang mana perbandingan dia adalah antara Garnacho dan juga Sancho, yang mana kenapa Garnacho boleh bermain dengan baik tetapi tidak Sancho. Kat sini saya akan terangkan yang mana sebenarnya Garnacho dan juga Sancho mereka berdua ni adalah typical ataupun dua winger yang berbeza, yang mana kita kena faham Garnacho adalah seorang winger yang lebih kepada direct. Dia adalah player yang mempunyai pace ataupun speed untuk beat pertahanan lawan. So dia akan lari sahaja untuk beat dan dia juga akan create game melalui situ. Manakala untuk Sancho, dia bukannya typical winger yang ada kelajuan ataupun speed untuk buat macam Garnacho. Dia adalah berbeza. Sancho lebih kepada untuk create space dan juga buka game ataupun ruang kepada rakan-rakan di bahagian hadapan. So memang kedua-dua player ni mempunyai corak permainan yang berbeza, tetapi bagi saya cara penggunaan perlu lebih tepat lah. Kalau nak guna betul-betul nak beat untuk di bahagian touchline, memang kena guna Garnacho lah. Kalau nak guna Sancho, dia akan more to narrow ke bahagian tengah. Jadi mungkin Sancho boleh ditukar kepada bahagian midfield ataupun perlu ada player yang boleh link up dengan dia. Tetapi semalam Garnacho menunjukkan kematangan, dia punya jiwa, dia punya gameplay memang bagus, dia punya finishing pun bagus, dia punya orang kata apa, running off ball movement dia pun bagus. So memang boleh dikatakan dia adalah prospek talent lah, yang mana boleh digilap lagi dengan memberikan minit permainan yang banyak. Itu tentang Garnacho. Dan ada lagi player yang saya suka tentang MU ni, dia bawa masuk McTominay. McTominay ni saya nak cerita lebih banyak pun saya bukannya saya tak suka, saya suka McTominay ni, tetapi sebenarnya McTominay ni boleh dikatakan di dalam kecelaruan position. Sebab apa? Sebab kalau dia main dekat midfield ataupun di right flank, dia boleh jadi clean ball player, dia boleh untuk halang dan juga untuk clear the ball. Ataupun semalam kita boleh tengok lah, masuk McTominay, dia boleh cover up Malaysia untuk memberi bantuan daripada William bergerak bebas. Waktu semalam bila William tanpa ada McTominay, Malaysia seorang, memang William asyik bully Malaysia je lah. Tetapi bila ada McTominay boleh juga untuk cover up kepada tolong Malaysia untuk cover up William. Dan dalam pada masa yang sama, McTominay ni juga boleh memberi ancaman kepada bahagian pertahanan lawan dengan menjadi seorang striker. Sebab apa? Sebab dia ada kelebihan daripada segi aerial duel. Dia ada ketinggian, dia boleh beat dan dia boleh juga untuk kekalkan shape ataupun hold up the game dekat bahagian midfield. So benda tu memang positif lah untuk McTominay. Jadi saya tak faham lah, mungkin McTominay ni dia adalah variety player, letak kat mana-mana dia boleh main. Maklum lah, dekat akademi dia biasa main striker, dulu kecil-kecil dia biasa main goalkeeper dan sebagainya. So itu adalah tentang McTominay. Jadi semalam memang bagus lah. Eriksen dengan Casemiro, saya boleh katakan kedua-dua player ni bermain dengan sangat baik, build up play dah bagus. Cumanya daripada segi overall game, boleh saya katakan semalam memang Malaysia sedikit tenggelam, sebab Malaysia memang main left back, dia dominan kaki kanan. So bila mana dia main right back, agak nampak lah yang dia struggle dan senang kena bully dengan William. Dan boleh katakan secara overall MU semalam daripada segi dominance, daripada segi ni memang MU kalah, sebab Fulham bermain dalam semua segi attacking pressing. So mereka berada dalam middle third punya kawasan, attacking third dan juga defend third untuk bermain dengan press. So benda tu bagus lah untuk Fulham. Dan kita masuk untuk Fulham sebenarnya saya nak highlightkan tentang transisi mereka memang bagus ya. Memang daripada attacking shape mereka di bahagian kanan kiri memang bagus. Mereka selalu supply bola dalam kotak penalti di box. Tapi sayang Mitrovic tak main, so mereka suka untuk score goal. So killer instinct tu tak ada, tapi the gameplay was there lah. Mereka punya idea was there, ada idea yang bagus dan sebagainya, tetapi mereka tak boleh nak execute
the idea sebab mereka tak ada proper striker macam dengan MU lah. So benda tu satu lah. Yang kedua, saya bagi pujian kepada Palhinha. Palhinha kawan midfield Fulham memang marvelous, super. Sepatutnya dia join kelab, bigger kelab lah kan. MU boleh target dia untuk backup kepada Casemiro lah kan. Sebab apa, Palhinha memang dia punya pressure, dia punya compose, dia punya defend, super. Yang tu memang boleh saya puji lah untuk MU, untuk Fulham punya defensive midfielder Palhinha. So secara overallnya semalam memang boleh dikatakan MU cuba untuk beat Highline, tapi ada berjaya, ada dot, tapi attacking masih tumpul. Sama juga dengan Fulham, tetapi daripada segi dominant game Fulham lebih bagus. Mereka berjaya press dan sebagainya, tetapi mereka tak boleh nak execute the idea. So mereka terpaksa terima hakikat kalah 2-1. Tapi Daniel James was good player, Pereira pun was a good player. Jadi itu je lah. Assalamualaikum.